serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. You played for me. Oh, you played for me. Yo guys, Assalamualaikum, what is up, and welcome back to my channel. So guys, dalam vlog aku kali ni aku nak sembang dekat korang sikit berkenaan dengan experience aku ataupun pengalaman aku setelah setahun menggunakan R15 V3 ni, okay? Video yang mula-mula tadi tu cuma video member aku. So video yang pertama tadi tu bukanlah motor aku, itu video itu adalah motor kawan aku lah, Acu. Yang dia dah buat decal, lepas tu dia dah tukar exhaust, macam-macam lah. Aku saja je letak sebab nak bagi gempak. Tapi sebelum aku memulakan aku punya sesi bebelan, aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah. Sebab macam yang korang tahu, kalau korang tengok IG aku, even kalau korang tengah tengok video aku sekarang ni, kau dah nampak aku dah capai 1k subscribers lah, 1000 subscribers, which is tu adalah salah satu aku punya aku punya goal dalam tahun ataupun pada tahun 2020 ni. Jadi macam yang korang tahulah, aku punya kekonsistenan aku dalam buat ataupun upload video ni dia memang agak tak berapa memberansangkan. Sekejap aku upload, sekejap aku tak upload. Macam yang lepas aku dah buat I'm back, tapi lepas tu dalam 3-4 video lepas tu aku dah lost balik. Okay, tapi ada sebab lah kenapa aku hilang dalam radar. Bukan apa aku macam masa aku tengah rajak upload video masa tu kan, bila kau dah konsisten setiap minggu kau upload sekali, dia tiba-tiba kau dah tak ada apa-apa idea untuk buat apa-apa konten. Cuba buat juga, masa edit tu bila tengok balik videonya macam tak payah pun tak apa, macam tak puas hati lah aku tengok. Lepas tu lah selang seminggu, 2 minggu aku relax kejap, try cari idea yang lain, dapat. Tapi bila kau dah tertinggal 2-3 minggu, kau nak start balik, minta maaf, dia macam lah malas nak mati weh. Dia macam malas gila kot, serius malas gila. Lagi aku pun macam banyak aktiviti aku sekarang. Bila aku balik kerja, aku dengan housemate aku main badminton lah, apalah semua kan. Jadi macam masa tu dia agak tak berapa cantik lah. Tapi ni alasan je lah. Yang poinnya yang tadi tu, yang mula-mula malas. Itu yang paling penting lah. Jadi oleh kerana tu aku nak ucapkan ribuan jutaan terima kasih pada korang semua yang dah support aku untuk capai 1k subscribers ni dalam masa lebih kurang setahun lebih juga. Bagi aku start tahun lepas, aku tak ingat bulan berapa, tapi untuk tahun ni bulan 10 dia dah lebih daripada setahun lah. Tapi aku masih bersyukur sebab untuk tahun 2020 ni memang azam aku adalah 1k subscribers antaranya lah. Ok, berkenaan dengan penggunaan selama setahun, aku akan sharekan aku punya pendapat sendiri. Dan bukanlah terlalu fakta pun, dia cumalah pendapat aku semata-mata. Kau gila ke apa? Awasan kau ke kanan bro. Dia cumalah pendapat aku semata-mata, okay? Dia boleh jadi kalau pada orang lain, lainlah pendapatnya. Tapi ini aku punya pendapat ataupun review aku secara jujur lah. Lepas dah setahun lebih aku pakai. Aku beli Julai last year, which is sekarang dah hampir ke November. Jadi dah lebih kurang setahun 4 bulan macam tu lah aku dah gunakan Baby Blue ni.
So poin aku yang pertama untuk setelah setahun aku menggunakannya adalah dari segi keberbaloian ke tidak. Bila aku tukarkan FZ aku kepada R15 ni, bagi aku memang berbaloi. Macam korang tahu, FZ aku dulu pun banyak sangat rosak, leaking je tak sudah-sudah. Jadi aku asyik habis duit dekat situ. Lepas tu aku ada risiko untuk oi, siapa ni? Aku ada risiko lah untuk tersadai kat tepi jalan. Jadi bila aku tukar R15 ni memang agak memudahkan segala urusan aku. Bila aku nak pergi kerja senang hati, aku nak jalan jauh senang hati, dalam keadaan tak terbeban lah. Macam dia punya minyak ke apa benda semua tu, itu aku letak kat poin yang lain. Tapi memang tindakan aku untuk menukar ataupun trade in aku punya FZ kepada R15 adalah agak berbaloi. Dan macam yang korang tahu pun, bagi aku lah FZ dengan R15 ni, walaupun CC dia lebih kurang sama, tapi R15 ni dia lebih laju. Dia punya horsepower pun memang tinggi sikit lah. Walaupun tak ketara, tapi bagi aku ini pun dah cukup. Itu tunang aku tu sebenarnya. Dia lah antara subscriber aku yang antara subscriber yang terbanyak. Yelah, email member masing-masing ada banyak. Apa salahnya subscribe setiap email kan? Okay, back pada topik kita tadi. So, jadi poin aku yang pertama tadi adalah aku rasa berbaloi bila aku tukarkan FZ kepada R15. Itu kalau trade-in punya cerita lah. Kalau korang ada situasi yang sama macam aku rasa ada member aku seorang, Afif Motovlog. Dia pun dulu gunakan FZ juga, but then now dia dah tukar R15, sama macam aku lah. Cuma dia beli lebih baru sikit daripada aku. Alright. Okay, seterusnya poin aku yang kedua. Okay, dulu aku pernah sebut, masa awal aku guna R15 dulu, aku ada cakap yang kalau aku pakai bag belakang ni, bag sandang ni, dan kalau banyak barang, bahu aku memang sakit. Jadi aku memang tak bawa lah barang-barang ke apa benda semua. Kalau nak jalan jauh kan, nak pergi Muar ke Batu Pahat, tak adalah jauh tapi boleh lah. Penat lah juga bahu ni kalau nak memegang mengendong, memikulnya tu. Tapi aku dah dapat cara lah. Kalau macam mana engkau nak bawa banyak barang dan perjalanan kau agak jauh, senang je dia punya tips. Kau cuma perlu longgarkan bag kau ni dekat seat belakang. Kau jangan biarkan dia tergantung dekat belakang kau. Sebab kalau bag ni tergantung, barang banyak, maknanya badan kau yang menanggung ataupun bahu kau yang menanggung beban yang kau bawa. Sedangkan kalau kau jatuhkan bag tu sikit dekat atas seat, kau tak terbeban apa pun. Ibaratnya ada orang dekat belakang aje lah. Jadinya untuk aku punya review, motor ni tak ada pun sakit pinggang, tak ada pun lenguh bahu ke apa ke, tak ada. Memang tak ada. Okay. Yelah, memandangkan motor ni dia tak ada bakul, aku tak ada letak box, so memang aku memerlukan beg belakang lah kan. Bila kau pakai beg belakang, dulu aku mengadu sakit pinggang, sekarang sakit bahu. Sekarang ni aku cakap tak ada sakit apa-apa dah. Memang sangat memudahkan lah. Tak ada masalah apa-apa. Dah boleh diatasi dah masalah yang lepas tu. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, dari segi kos. Okay, terus terang aku cakap, motor aku standard je. Walaupun adalah setakat eco aku buang, lepas tu aku tambah benda jajan-jajan kecil-kecil ni kan. Tapi untuk dari segi performance, aku masih dalam keadaan yang standard. Tak ada tukar exhaust ke apa benda ECU pakai ke, itu tak ada lagi. Dia sama ada tak ada lagi ataupun belum lagi. Itu tengoklah nanti. Okay, dari segi kos, well lah, aku punya rutin
seminggu aku akan balik kampung. Setiap minggu aku memang akan balik Muar. Okay, daripada Air Hitam ke Muar, Air Hitam Muar, lalu highway macam ni lah. Macam hari ni hari Isnin kan, so aku nak pergi ke Air Hitam lah, nak kerja. Okay, lepas aku dah sampai Air Hitam, Selasa, Rabu, Khamis aku akan menetap dekat Pahit Raja kan, rumah sewa. Total minyak yang aku perlu isi adalah sekali full tank je. Okay, macam ni aku dah isi full tank hari minggu lepas, hari Isnin lepas aku isi full tank. Dalam RM20 lah untuk harga minyak yang sekarang dalam RM20. So aku dah bawa motor ni minggu lepas hari Isnin ke Air Hitam. Okay, Selasa, Rabu, Khamis ulang alik Air Hitam Pahit Raja. Hari Jumaat daripada Air Hitam aku ke Muar balik. Dan sekarang ni aku daripada Muar nak ke Air Hitam balik. Masih ada 3 bar lagi weh. Masih ada 3 bar lagi. Aku tak isi lagi. Dekat situ aku nak highlight kan betapa jimat je motor R50 ni. Kalau korang adalah pengguna seperti aku lah, yang mungkin kau nak jalan jauh tapi tak apa, bising-bising yang mana kau memang berulang alik kampung ke apa ke, motor ni memang jimat minyak. Since dia punya kelajuan pun tak adalah laju sangat macam motor R25 ke, tapi okey lah. Okey lah, seriously okey. Okey, itu berkaitan dengan minyak. Sekarang ni aku nak cerita maintenance yang minyak hitam pula. Untuk motor aku ni, aku akan tukar setiap 2000 km. 2000 km tu dalam 2 bulan sekali lah, lebih kurang aku akan tukar. Sekali tukar minyak hitam dia tak lebih pun daripada RM100. Kalau setakat tukar minyak hitam dengan filter lah, baru dalam RM60 ke RM70 macam tu. Since motor ni pun guna tak sampai pun 1 liter minyak, jadi aku beli 2 bulan 1 botol. Okey, itu untuk minyak hitam. Lepas tu aku dah 2 bulan lepas aku dah tukar tayar. Daripada tayar standard kilang aku dah tukar Pirelli Diablo Rosso Sport tu 400.5 depan belakang, saiz yang sama. Jadi kalau korang buat sikit lah calculation kan, RM70 untuk maintenance 2 bulan sekali. Maknanya sebulan kau kena standby dalam RM35 untuk minyak hitam. Sebulan RM35. Untuk tayar depan belakang dalam 400.5 tu aku anggap lah RM500. 500 bagi dengan 10 bulan, 500 bagi 10 dalam RM50 sebulan. RM50 untuk tayar, RM35 untuk minyak hitam dan filter. So RM85 untuk cost maintenance sebulan. RM85 je, tak sampai pun RM100. Tapi tu benda yang aku buat lah. Mungkin ada benda lain lagi. Aku lupa juga bawa rantai aku hari tu aku tukar. Aku nak kira-kira balik, aku dah malas dah. Tapi masih lagi dalam aku punya bajet lah. Dia tak mengganggu pun aku punya bajet. Itu dari segi cost maintenance dengan minyak. Lagi kau orang kena fikirkan juga, kau setahun sekali kau nak kena renew road tax dengan insurans. Macam hari tu aku tolak tambah dalam RM300 jugalah aku tukar. Aku renew insurans dengan road tax. Itu pun kau orang kena alert lah. Kalau kau orang tak nak terbeban dengan apa jumlah yang aku sebut, tayar je RM400.5, road tax je dah RM300, dah RM700.5. Kan macam tinggi kan, setahun sekali pula tu bendanya. Jadi kau bahagikan lah RM300.5 sampai RM400.5 kau bagilah 12 bulan. Maknanya sebulan kau kena standby kan berapa. Benda-benda macam tu lah. Itu kau orang buatlah kira-kira sendiri, aku malas nak kira. Baiklah, macam yang tadi 3 poin aku tu adalah positive review daripada aku. Tapi macam aku cakap mula-mula, aku nak buat honest review, aku nak jujur. Yang mana 3 tadi memang positif, memang aku suka lah. Itulah sebab kenapa aku sukakan R50 ni.
Tapi di sebalik 3 positif tadi tu, ada juga aku punya review yang agak negatif. Setahun penggunaan aku ni, aku kena tukar oil seal untuk motor ni. Memanglah dia murah je untuk tukar, bendanya benda kecil je. Tapi untuk seorang pengguna yang beginner, yang tak tahu pasal motor, dia agak panik tau bila ada leaking dekat motor dia. Kenapa mesti terjadinya benda-benda macam tu untuk motor yang baru? Baru-baru ni ada seorang kawan duduk Muar juga. Dia punya kilometer baru 600 weh. Baru 600, belum servis lagi, dah ada leaking juga. So aku macam tak berapa puas hati lah. Kenapa benda macam tu boleh jadi? Akan ada yang komen motor apa-apa pun memang akan ada masalah. Okay, then why? Itu yang aku tanya, kenapa ada masalah yang macam tu? Dan yang lebih teruk lagi, ada yang dah lah leaking, lepas tu hantar semula ke Yamaha, lepas tu dia leaking balik semula. Jadi bagi aku benda tu agak menyusahkan. Tapi tak terjadi pada aku lah. Untuk aku dah tukar dengan member aku sendiri. Dia pun cakap benda yang sama. Kalau tukar kat Yamaha, kebaran kalian untuk jadi balik semula tu ada lah. Kan aku dah tukar tahun lepas, sampai sekarang belum ada leaking apa-apa. Aku tukar dengan member aku tu, Alhamdulillah lah. Yang kedua, kerosakannya yang ini tak perasan. One way bearing dengan gear starter aku tukar. Masa last video kan aku ada buat tukar kan. Yang itu lagi lah, tak nampak leaking ke, tak ada rasa susah apa-apa pun. Tiba-tiba je. Nasib baik aku join group R15, jadi aku tahulah benda ni. Sebab ramai yang kata baik tukar. Sebab biasanya dah check giginya tu dah makan, dah haus lah macam tu. Ada yang dah patah pun. Bila dah patah kau kena overhaul tau. Kos lagi, kan menyusahkan. So soalan aku untuk perkara-perkara ni, kenapa boleh jadi macam ni? Tapi tak apalah, itu bukan kerja kita. Yang baru beli R15, aku nak korang aware lah dengan dua benda ni, oil seal dengan one way bearing tu, gear starter. Better korang check lah, pergilah korang join lah group R15 ke apa ke kan. Mesti akan ada yang pandai. Korang minta lah dia tukarkan ke apa benda ke, ataupun checkkan ke. Cegah sebelum terkena. Okay. Jadi untuk vlog aku kali ni, aku rasa setakat ni je. Nampak aku dah sampai ke hitam. Aku tadi on off aku punya vlog, aku punya video masa aku shoot. Sebab macam ada masalah GoPro ni, tak tahu kenapa. So nanti kita jumpa kat next video lah. So kepada yang dah subscribe, yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Aku harap korang terus support aku lah, untuk aku meneruskan aku punya perjalanan sebagai seorang motovlogger. Motovlogger katanya. Macam biasa, yang tengah tengok video ni, yang belum subscribe, aku minta korang tekan subscribe tu sekali. Dan kalau nak komen, bagi tips ke, nak tanya apa-apa ke, nak cakap ke, nak say hi ke, then korang boleh komen kat bawah. Aku tak pernah tutup ruangan komen untuk korang semua. Dan kita jumpalah dekat next video. InsyaAllah aku akan upload next week. Okay? Okay guys, Assalamualaikum. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.